Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang dan disusung oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin, iaitu kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Kita minggu lepas kita masuk dalam bab yang baru, iaitu bab pada membincangkan tentang pembahagian pusaka, bab faraid, bab mawarith, bab pembahagian pusaka. Jadi pada minggu lepas kita bincang dah sedikit muqaddimah berkait dengan ilmu al-faraid. Seterusnya hadis yang ke-975 daripada kitab Bulughul Maram. Cuma mungkin cetakan lain berbeza nisbah kepada nombor saat ni. Katanya Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar, muttafaqun alaih. Katanya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah bahagian-bahagian yang tertentu, bahagian-bahagian yang telah ditetapkan kepada pemiliknya masing-masing, sedangkan bakinya adalah untuk ahli waris lelaki yang lebih dekat, yakni yang lebih dekat kepada si mati. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali kita kena faham, di sana ada ahli waris yang mengambil pusaka yang mana bahagiannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dan di sana ada ahli waris yang mengambil pusaka bahagiannya tidak ditetapkan, bahkan dia dapat baki daripada apa hak yang ditinggalkan oleh orang lain. Okey. Jadi orang lain ambil belaka, hak baki boleh ke dia. Baik, ada orang di kalangan ahli waris kadar dia telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Banyak mana telah ditetapkan. Ada orang tidak ditetapkan kadarnya, cuma dia dapat apa hak yang berbaki, hak yang ditinggalkan oleh golongan yang pertama tadi. Faraid ataupun fardu, kadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, dia denang. Dia denang hak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Yang pertamanya adalah 1/2. Maksud dia 1/2, separuh. Waktu disebut oleh Allah Taala dalam Quran. Yang keduanya adalah 2/3. Hamba sebut 1/2, 2/3, 1/6, 1/3, 1/2, 1/4, 1/8. Hal ini mengikut susunan yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Jadi ada dalam Al-Quranul Karim orang hak yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ahli waris dapat sebanyak 1/2. Maksud dia 1/2, separuh dapat. Separuh daripada peninggalan si mati dapat ke dia. Itu dipanggil separuh, tu kadar yang telah ditetapkan, dia dapat separuh. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala sebut hak yang dapat separuh 3. Yang pertamanya adalah anak perempuan seorang. Anak perempuan seorang dapat separuh.
Boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau anak si mati tu seorang puang je, maka si anak saat itu dapat an-nisf, separuh. Okey, separuh tu kadar yang telah ditetapkan oleh Allah Taala dalam Quran. Baik. Jadi anak puang seorang separuh. Yang keduanya suami. Suami dapat separuh ketika si mati tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai isteri. Dalam ayat Quran boleh tengok dalam surah An-Nisa juga Allah Subhanahu wa taala kata walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu wahai lelaki mu dapat separuh daripada apa yang ditinggalkan oleh isteri kamu sekiranya isteri kamu tidak mempunyai anak. Kalau isterimu tak ada anak, maka mu wahai suami dapat separuh. Yang ketiganya adalah adik-beradik perempuan, hak yang seibu sebapa ataupun hak yang sebapa kalau seorang. Dalam penghujung surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyebut ini mru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Sekiranya seorang tu mati, dia tidak mempunyai anak, sama juga tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai datuk, dan dia mempunyai seorang adik-beradik perempuan, maka adik-beradik perempuan dia seorang tu dapat separuh. Baik. Jadi yang pertamanya hak yang disebut dalam Quran separuh. Hak yang dapat separuh, hak yang kita sebut tadi dalam Quran sebut 3 orang. Yang pertamanya seorang anak perempuan, yang keduanya suami ketika si mati tidak mempunyai anak. Lepas tu yang ketiganya adalah adik-beradik perempuan, hak yang seibu sebapa ataupun hak yang sebapa tapi dengan syarat seorang. Cuma perbincangan hak yang panjang lagi, hak tu kita kena bincang dalam kitab fiqh. Baik. Yang keduanya Allah Subhanahu wa taala sebut dapat 2/3. Okey, saat ni separuh kan? Yang keduanya 2/3. Ya, 2/3 hak yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran dua saja. Yang pertamanya anak perempuan, yang keduanya adik-beradik perempuan. Anak perempuan kalau ramai, maksud ramai ni 2 orang ke atas, maka anak perempuan berhak mendapat 2/3. Kalau 2 orang dapat 2/3 dibagi 2 orang. Kalau 3 orang 2/3 dibagi 3 orang. Kalau 10 orang anak puang 2/3 dibagi 10 orang. Ini anak puang saja. Kalau ada anak puang serta anak lelaki itu bab lain pula. Jadi anak perempuan 2 orang ke atas dia dapat 2/3. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak. Kalau sekiranya anak perempuan saat itu 2 orang ke atas, maka dia berhak mendapat sebanyak 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Mungkin ayah dia, mungkin mak dia. Lepas tu yang keduanya adalah adik-beradik perempuan. Adik-beradik perempuan 2 orang ke atas, sama je. Sama juga adik-beradik perempuan 2 orang ke atas ni, yang pertama hak seibu sebapa ataupun hak yang keduanya adalah hak yang sebapa juga dapat sebanyak 2/3. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata fa in kanat tathnataini falahumath thuluthani mimma tarak. Sekiranya adik-beradik perempuan 2 orang ke atas, maka dia dapat sebanyak 2/3 daripada apa yang ditinggalkan oleh si mati. Okey. Yang pertamanya 1/2. Yang keduanya 2/3. Yang ketiganya adalah 1/6. Yang ketiga 1/6. Dalam Al-Quran hak yang Allah Ta'ala sebut 1/6, yang pertamanya adalah untuk ibu, yang keduanya untuk ayah, yang ketiganya adalah untuk adik-beradik seibu. Ni kena ingat sesa ni panjang juga ni. Jadi yang pertamanya untuk siapa? Mak, yang keduanya untuk ayah, yang ketiganya untuk adik-beradik seibu. Dan masing-masing ada syarat dia dah. Mak dapat 1/6, 2 keadaan. Yang pertamanya ketika si mati mempunyai anak, yang keduanya ketika si mati mempunyai ramai adik-beradik. Si mati ada adik-beradik dia 2 orang ke atas, mak dapat 1/6. Baik. Yang keduanya ayah dapat 1/6 ketika si mati mempunyai anak. Dia anak cucu masuk belaka dah. Baik. Dan perkara itu disebut dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala kata wali abawayhi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Bagi kedua ibu bapa, mak dan ayah dapat 1/6. Mak dapat 1/6, ayah dapat 1/6. Bila wali abawayhi likulli wahidin minhumas sudus, setiap seorang dapat 1/6,
wali abawahi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dia dapat 1/6 daripada apa yang ditinggalkan oleh si mati sekiranya si mati mempunyai anak. Orang hak yang mati tu dia ada anak, maka ayah kepada si mati, mak kepada si mati, setiap seorang dapat 1/6. Baik. Jadi yang pertama mak, yang keduanya ayah. Lepas tu sama juga dalam Al-Quran Allah SWT kata kalau sekiranya si mati meninggal adik-beradik yang ramai, maka mak juga dapat 1/6. Lepas tu yang keduanya adalah adik-beradik seibu. Adik-beradik seibu, kalau dia seorang, dia dapat 1/6. Adik-beradik seibu kalau seorang dapat 1/6. Baik. Berapa dah? 3 Yang pertama 1/2, 2/3, 1/6. Yang keempatnya adalah 1/4. 1/4 ni suami ketika si mati ada anak, dan isteri ketika si mati tak ada anak. Dia suami, mudah je suami. Suami ni 1/2 dengan 1/4. 1/2 ketika si mati ada anak, tak ada anak. Kalau si mati ada anak, maka 1/4. Isteri 1/4 dengan 1/8. Kalau si mati ada anak, isteri 1/8. Kalau si mati tak ada anak, isteri 1/4. Itu disebut dalam Al-Quranul Karim, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kalau sekiranya si mati tu, bini mung tu ada anak, tak kira lah anak dengan mung ke, anak dengan lelaki lain ke, sehingga kan anak zina sekalipun, tetap nisbah, sah nisbah dia kepada mak dia, maka si suami dapat 1/4. Jadi suami di antara 1/2 dengan 1/4. Manakala isteri pula di antara 1/4 dengan 1/8. Lelaki mati, isteri boleh buat apa? Kena tengok suami tu ada anak ke tak. Tak kira lah daripada anak isteri tu ke daripada anak isteri lain, tak kira. Yang penting anak suami, anak si mati. Kalau si mati tu ada anak, maka isteri dapat 1/8. Kalau si mati tak ada anak, maka isteri dapat 1/4. Okey. Tadi kita cerita 1/2, 2/3. Lepas tu yang ketiganya adalah 1/6. Lepas tu kita cerita pula 1/4, 1/8. 5 dah Lepas tu yang keenamnya 1/3. Dalam Al-Quranul Karim hak yang menyebut 1/3 untuk dua orang. Maksudnya dua ahli waris. Yang pertamanya mak dapat 1/3. Mak kepada si mati dapat 1/3, tapi ada syarat dia lah. Syarat dia 2 syarat. Syarat yang pertama, si mati tidak mempunyai anak. Syarat yang kedua, tidak ramai adik-beradik. Mak dapat 1/3. Lepas tu yang keduanya, adik-beradik si ibu kalau 2 orang ke atas dapat 1/3. Kalau seorang dapat 1/6, kalau 2 orang ke atas 1/3. Jadi kesimpulan, ni nak ingat sekaligus memang payah lah. Nak ingat sekaligus memang payah. Jadi kesimpulan, hamba sebut dalam Al-Quran, fardu yang disebut dalam Al-Quran 6. Yang pertamanya 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6, 1/8. Dan setiap fardu tu ada ahli waris yang layak menerima. Jadi kesimpulan, fardu yang disebut dalam Al-Quran ada sebanyak 6. 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 1/6, 1/8. Baik, dia nak mudah gini je. Ambil 1/2 hingga 1/8. Hak tak ada, 1/5 tak ada, 1/7 tak ada. Ambil 1/2 hingga 1/8. 1/2 ada, 1/3 ada, 1/4 ada, 1/5 tak ada, 1/6 ada, 1/7 tak ada, 1/8 ada. Jadi 1/2 hingga 1/8, hak tolak 1/5 dengan 1/7 tak ada. Lepas tu tambah selagi 2/3. Ni nang ni disebut dalam Al-Quran. Okey. Apa yang disebut oleh Rasulullah di sini? Beri dulu fardu tu kadar yang telah ditetapkan kepada ahli dia. Bagi dulu. Hak lebih barulah dapat kepada lelaki yang paling dekat kepada si mati. Hak lebih. Okey, kita nak tahu siapa lelaki yang paling dekat kepada si mati. Dia hak lebih ni, kalau dalam istilah bahasa Arab kita kata ta'sib ataupun asabah, ataupun dalam bahasa kita terjemah kepada baki. Hak baki boleh kepada lelaki yang paling dekat kepada si mati. Siapa lelaki yang paling dekat kepada si mati? Kita ingat balik dulu. Minggu lepas kita ada cerita ahli waris lelaki. Kita cerita anak lelaki
cucu lelaki daripada anak lelaki, ayah, datuk, adik-beradik lelaki si ibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa, adik-beradik lelaki si ibu, anak lelaki kepada adik-beradik lelaki si ibu sebapa, anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa, pok saudara si ibu sebapa sebelah ayah, pok saudara sebapa, anak lelaki kepada pok saudara si ibu sebapa, anak lelaki kepada pok saudara sebapa. Okey, itu ahli waris lelaki, lepas tu seorang lagi suami. Okey, itu ada ahli waris lelaki. Ahli waris lelaki semuanya mengambil baki, mengambil asabah, melainkan dua hak yang tidak mengambil baki. Dia ada fardu yang ditetapkan untuk dia. Yang pertamanya adalah adik-beradik lelaki seibu, yang keduanya suami. Suami dia tidak ada hak lebih boleh ke dia belaka. Tak. Suami ada kadar yang telah ditetapkan. 1/2 ataupun 1/4. Adik-beradik seibu juga ada kadar yang ditetapkan. Iaitu kalau seorang 1/6, kalau ramai 2/3. Ahli waris lelaki yang lain semuanya dapat baki. Cuma kadang-kadang ada juga yang dapat fardu. Sebagai contoh, ayah dengan datuk. Ayah dengan datuk dia ada dapat fardu dan dia dapat baki. Baik. Okey, kita buat contoh. Katakanlah, ni sebagai contoh. Katakanlah seorang tu mati. Tak kiralah kita orang lelaki ke orang perempuan ke mati. Maka siapa ahli waris dia kita kena tengok. Contoh dia ada anak lelaki. Lepas tu dia ada, ni contoh kita buat contoh je. Dia ada anak lelaki. Lepas tu dia ada ayah. Dia ada mak. Seorang mati, dia ada ayah, anak lelaki, ada mak. Lepas tu ada bini. Kita kata orang lelaki mati. Orang lelaki mati, seorang lelaki mati, dia tinggal ada anak lelaki seorang. Dah kira ada 2 orang ke. Kita buat contoh je ni. Anak lelaki seorang. Lepas tu ada ayah, ada mak, ada isteri. Maka kita buat contoh 4 anak lelaki seorang, lepas tu ada ayah, ada mak, lepas tu ada isteri seorang. Jadi cara pembahagian pusaka, kita bagi dulu ahli fardu, orang hak yang dapat kadar yang ditetapkan bahagian dia. Okey, kita kena tengok dalam 4 orang ni siapa hak yang dapat kadar yang ditetapkan. Hak last sekali barulah kita bagi kepada hak yang baki, hak yang baki barulah kita bagi kepada ahli waris yang paling dekat kepada si mati. Ternyata dalam 4 orang ni mak ada fardu dia. Mak dia tidak dapat baki. Mak ada kadar yang telah ditetapkan. Tadi kita cerita mak kalau si mati ada anak dapat 1/6. Okey, mak. Ayah juga dapat 1/6 ketika si mati ada anak tadi kan? Okey, 2 ayah. Yang ketiganya isteri. Isteri ada anak dapat 1/8. Lepas tu siapa ahli waris lelaki yang paling dekat sekarang ni? Anak lelaki. Jadi hak yang baki tu boleh kepada anak lelaki. Jadi ayah dia dapat 1/6, mak dia dapat 1/6, suami dia isteri dia dapat 1/8. 1/8. Hak baki lagi bagi kepada anak. Cuma cara pengiraan tu adalah cara pengiraan. Cuma kalau hamba nak ringkas sikit, dia panggil ulama faraid, dia buat asal masalah. Asal masalah ni kita letak satu angka, yang mana satu angka saat itu setiap pecahan boleh ambil daripada angka tersebut. Setiap pecahan boleh diambil daripada angka tersebut. Jadi kalau 1/1/1/8, dia asal masalah 24. Maksudnya kita bahagikan harta si mati kepada 24 bahagian. Ayah 1/6 daripada 24. 4. Betul tak gitu? 4/24 adalah 1/6. Betul tak gitu? Betul 4/24 adalah 1/6. Betul tak? Ke tak betul? Betul kan? Ke tak nampak? Tak nampak Okey, 24 kita bagi kepada 6. 24 kita bagi kepada 6. Berapa? 4. Betul dah. Jadi 1/6 daripada 24 adalah 4. Betul tak gitu? Betul dah? Okey. Jadi ayah dapat mak dapat 4/24. Ayah dapat 4/24. Isteri 1/8 daripada 24. Okey, hak 24 tu kita bagi 8. Jadi 3. Jadi isteri dapat 3/24. Sebab mana kita buat 24? Sebab nak 1/6 boleh ambil daripada 24, 1/8 boleh ambil daripada 24. Kita dah nak tak ikut dang. Dah apa kita bagi harta sebanyak 10 bahagian. Kalau 10 bahagian dah 1/6 nak waktu big mana daripada 10 bahagian. 1/8 nak tu big mana. Jadi kita kena letak angka hak yang setiap pecahan saat itu boleh ambil daripada angka tersebut. Ni dia ada kaedah dia lah.
Dia ada kaedah dia, hak tu disebut dalam kitab ataupun dalam ilmu faraid yang dikarang oleh ulama-ulama fiqh. Jadi hak yang baki lagi, sadikan mak dapat 4, ayah dapat 4, 8. Lepas tu isteri dapat 3. Jadi 11. Tak ada lagi. Lepas tu baki lagi apa? 13. Kan 24 saat ni kan? 4, 8 campur 3, 11. Baki lagi 13. 13 tu untuk anak lelaki. Anak lelaki boleh 13. Jadi kalau si mati saat ni tu, tinggal bini seorang, tinggal anak lelaki je. Anak lelaki seorang, bini seorang. Okey, bini 1/8. Anak lelaki dapat baki. Jadi kita bahagikan harta kepada 8 bahagian, 1 bahagian bagi kepada isteri, hak baki lagi 7 bahagian bagi kepada anak lelaki. Okey, tu kaedah dia. Jadi hak yang lebih saat ni tu kita kena bagi kepada ahli waris lelaki yang paling dekat kepada si mati. Dia ahli waris lelaki yang paling dekat sekali adalah anak. Lepas tu cucu, baru pergi kepada ayah. Tu penyusunan dia. Okey, kita tak payahlah panjang-panjang sangat. Cuma sekadar untuk kita faham hadis ni sahaja. Seterusnya wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul muslimul kafira wa la yarithul kafirul muslim, muttafaqun alaih. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang muslim tidak boleh mewarisi daripada bukan muslim, dan orang yang bukan muslim tidak boleh mewarisi daripada orang muslim. Kadang-kadang sebab pusaka ada dah. Maksud dia sebab pusaka, kita ada cerita pada minggu lepas sebab pusaka ada 3. Yang pertamanya perkahwinan yang sah. Perkahwinan yang sah adalah sebab pusaka. Dan apa orang lelaki ni boleh ambil saka daripada si mati ni? Sebab dia suami kepada si mati. Oh, sebab perkahwinan. Dan apa orang puang ni dapat saka daripada si mati ni? Bukan anak-beranak dia. Sebab orang puang ni bini kepada si mati. Sebab apa? Sebab perkahwinan. Okey, sebab pusaka adalah perkahwinan. Yang keduanya nasab, ada pertalian darah. Yang ketiganya walak. Walak sekarang ni tak ada, pemerdekaan hamba. Ni dipanggil sebab dapat pusaka. Orang yang hidup daripada orang yang meninggal dunia. Sebab pusaka ada dah. Si mati ayah, orang hak yang hidup anak. Ataupun si mati saat ni tu adalah anak, hak yang hidup tu ayah. Sebab pusaka ada dah. Tetapi oleh kerana ada benda yang lain pula yang menyebab si hidup tidak boleh mengambil pusaka daripada si mati. Dalam istilah ulama fiqh, nama dia adalah mawani'ul irth, penghalang pusaka. Apabila ada pada orang yang hidup benda ni, maka dia tidak boleh mengambil pusaka daripada orang yang meninggal dunia. Antara penghalang pusaka adalah berbeza agama. Berbeza agama di antara penghalang pusaka. Kerana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, orang Islam tidak boleh mewarisi daripada orang kafir, orang kafir tidak boleh mewarisi daripada orang Islam. Orang kafir tidak boleh mewarisi daripada orang Islam, hak tu berlaku ijma' ulama. Orang kafir tidak boleh mewarisi daripada orang Islam, hak tu berlaku ijma' ulama. Katakanlah anak dia Islam, masuk Islam. Ayah dia masih lagi bukan Islam, mak dia masih lagi bukan Islam. Anak dia meninggal dunia. Adakah ayah dia dan mak dia berhak mendapat pusaka daripada harta peninggalan si anak? Jawapannya tidak dengan ijma' ulama. Itu undang-undang Islam. Kalau undang-undang hak yang dipilih oleh negara, hak yang bukan daripada undang-undang Islam, hak tu kita tidak bertanggungjawab. Hak tu benda perlu kita kena perbaiki sebab menyalahi undang-undang Islam. Baik, menyalahi undang-undang hak yang ditetapkan oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalaulah orang si mati tu orang Islam, lepas tu orang yang hidup, anak beranak dia, ayah dia ke, mak dia ke, adik-beradik dia ke, baik, ataupun anak dia ke, tapi bukan Islam, agama selain daripada agama Islam, maka orang yang hidup tidak boleh mewarisi daripada orang yang meninggal dunia. Kerana berbeza agama termasuk daripada penghalang pusaka. Yang keduanya, orang bukan Islam meninggal dunia, patut ahli waris dia Islam. Juga ahli waris dia yang Islam saat itu tidak boleh mengambil pusaka daripada keluarga dia yang meninggal dunia. Ayah dia bukan Islam, mati, banyak harta. Tapi dia orang Islam,
maka dia tidak berhak mendapat pusaka daripada ahli waris dia. Kerana benda? Kerana ada penghalang. Rasul kata lagu mana? La yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Orang kafir tidak boleh mengambil pusaka daripada orang Islam. Orang Islam tidak boleh mengambil pusaka daripada orang kafir. Itu termasuk dalam penghalang pusaka. Ini hak yang disebut oleh Nabi SAW. Seterusnya, kata dia lagi, wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fi bintin wa binti ibn wa ukht qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li libnatin nisf wa libnati libni as-sudus takmilat ath-thuluthain wa ma baqiya falil ukht. Rawahu al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Mas'ud berkenaan dengan seorang anak perempuan. Dia kata kis anak perempuan. Dia kena terjemah ni, kena terjemah lebih kena terjemah seorang anak perempuan. Kalau terjemah anak perempuan begitu, dia tidak akan jelas hukum ini. Seorang anak perempuan daripada anak lelaki, maksud dia seorang cucu perempuan daripada anak lelaki, dan saudara perempuan, seorang saudara perempuan. Bahawa Nabi SAW memutuskan bahagian waris mereka untuk anak perempuan setengah, separuh, 1/2. Untuk anak perempuan daripada anak lelaki 1/6, bagi menggenapkan 2/3, sedangkan bakinya untuk saudara perempuan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni sebenarnya kita cerita dulu. Hadis ni panjang sebenarnya. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau daripada Huzail bin Shurahbil. Yang mana kata Huzail bin Shurahbil, pernah ada orang tanya kepada Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari adalah seorang sahabat Rasulullah daripada Yaman. Biasa daripada Yaman. Dia adalah daripada kaum Abi Hurairah, samalah daripada Yaman. Dia memeluk Islam, masyhurlah sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Abu Musa al-Ash'ari. Dia orang pandai juga, bukan orang tak pandai. Jadi orang tanya dia tentang seorang meninggal dunia, ahli waris dia 3 saja. Yang pertamanya ahli waris dia seorang anak perempuan, yang keduanya seorang cucu perempuan. Dan cucu perempuan kita kena ingat, maksud cucu perempuan adalah cucu perempuan daripada anak lelaki. Dalam hadis menyebut bintu benin. Maksudnya seorang anak perempuan daripada anak lelaki. Maksudnya cucu perempuan daripada anak lelaki. Sebab kita cerita dah pada minggu lepas, cucu perempuan daripada anak perempuan bukan ahli waris. Kita cerita dah pada minggu lepas. Baik. Jadi cucu perempuan daripada anak lelaki seorang. Yang ketiganya adalah adik-beradik perempuan. Maksud adik-beradik perempuan ni adalah adik-beradik perempuan si ibu sebapa dengan si mati. Seorang. Adik-beradik perempuan seorang, cucu puang seorang, anak puang seorang. Dia pun pergi jumpa dengan siapa? Jumpa dengan Abu Musa al-Ash'ari. Maka kata Abu Musa al-Ash'ari kata lagu mana? Lilibnatin nisf. Anak perempuan, seorang anak perempuan dapat separuh. Betul dah. Tadi kita cerita dah kan? Seorang anak perempuan separuh. Anak perempuan kalau seorang dapat separuh, dapat 1/2. Lepas tu dia kata walil ukhtin nisf, dan bagi seorang adik-beradik perempuan juga separuh. Anak puang separuh, adik-beradik perempuan separuh. Sebab dia Abu Musa al-Ash'ari jawab lagu tu kerana tengok dalam Al-Quran. Tengok dalam ayat yang ke-11 daripada surah An-Nisa dengan ayat yang last sekali daripada surah An-Nisa, memang menyebut sedemikian. Allah Ta'ala kabur dalam Al-Quranul Karim, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau anak perempuan seorang maka dapat separuh. Ayat penghujung surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyebut ini mur'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Kalau orang seorang meninggal dunia, dia tak ada anak, lepas tu dia ada tak ada anak, lepas tu dia ada adik-beradik perempuan seorang, maka adik-beradik perempuan seorang dapat separuh. Jadi Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasul yang dikenali sebagai
Abu Musa al-Asy'ari tengok kepada ayat Quran, anak perempuan seorang dapat separuh, adik-beradik perempuan seorang dapat separuh. Maka dia kata mana? Anak perempuan dapat separuh, adik-beradik perempuan dapat separuh. Dan cucu perempuan kata siapa? Abu Musa al-Asy'ari menyebut bahawasanya tidak ada bahagian bagi cucu perempuan. Lepas daripada dijawab lagu tu, kata Abu Musa al-Asy'ari, wa'ti bin Mas'ud fasayutabi'uni. Kalau mu tak percaya, mu pergi jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud kalau mu tanya dia, dia akan jawab sebagaimana hak aku jawab. Maka orang tu apabila Abu Musa al-Asy'ari kabur lagu tu, dia pergi jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Dia pun tanya Abdullah bin Mas'ud tentang kisah tersebut. Lepas tu dia cerita jawapan hak yang dijawab oleh Abu Musa al-Asy'ari. Tengok bagaimana Abdullah bin Mas'ud jawab. Kata Abdullah bin Mas'ud, laqad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Kalau aku ikut hukum hak yang telah diputuskan oleh Abu Musa al-Asy'ari, maka aku akan jadi sesat. Aku tidak mendapat petunjuk. Sebab hak yang dijawab saat ini tu tak betul. Hak yang dijawab tu tak kena. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, aqdi fiha bima qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku akan kabur hukum sebagaimana hukum hak yang pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kata Abdullah bin Mas'ud, seorang anak perempuan separuh, seorang cucu perempuan dapat 1/6 untuk mencukupkan 2/3, dan apa hak yang berbaki lagi dapat kepada adik-beradik perempuan seibu sebapak tersebut. Lepas daripada Abdullah bin Mas'ud kabur lagu tu, orang tu dia kabur balik kepada Abu Musa al-Asy'ari. Jadi kabur kepada Abu Musa al-Asy'ari, kata Abdullah bin Mas'ud jawab lain. Maka kata Abu Musa al-Asy'ari, la tas'aluni ma dama hadzal habru fikum. Kata dia, mu jangan tanya aku lepas daripada selama mana orang alim ini masih lagi ada. Sebab Abdullah bin Mas'ud masyhur dengan ulama di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Musa al-Asy'ari, mu jangan tanya dah aku lepas daripada ni, kalau masih lagi Abdullah bin Mas'ud ada, mu kena tanya dia. Sebab dia lebih mengetahui. Baik. Benda yang kita dapat faham daripada hadis ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cucu perempuan dia dapat 1/6. Ketika si mati ada seorang anak perempuan. Sebab dia dapat 1/6, ni kena matematik sikit aja. Kerana untuk mencukupkan 2/3. Maksud mana mencukupkan 2/3? Okey, perhati molek. Orang yang pandai matematik, dia mudah je bab ni. Tadi kalau kita perasan, Abang ada cerita, anak perempuan kalau seorang 1/2. Kalau ramai 2/3. Anak perempuan kalau 2 orang ke atas 2/3. Kalau seorang 1/2. Jadi sekarang ni kalau kita tengok anak perempuan seorang, cucu perempuan seorang. Dia anak perempuan dan cucu perempuan, dia kira anak. Kalau kita capur dua ni, bermakna 2/3. Okey, boleh faham? 1/2 dengan 1/6 kalau kita capur, dia akan jadi 2/3. Tu kena belajar matematik semula lah. Tu kena belajar matematik mula. Baik, 1/6 capur dengan 1/2 adalah 2/3. Okey, kita buat contoh gini je mudah. Kita bagi kepada Nang. Tengok kita bagi kepada Nang. 1/2 daripada Nang 3. 1/6 daripada Nang se. 3 capur se 4. Jadi 4 nisbah kepada Nang adalah 2/3. 2, 4, Nang. Okey, itu mudah je cara kira. Baik. Jadi apa hak yang telah diputuskan oleh Rasulullah, kalau seorang mati ada seorang anak puang, ada seorang cucu perempuan, jadi bermakna anak dia ramai ketika itu. Faham tak anak ramai? Maksudnya 2 orang. Sebab cucu dikirakan sebagai anak. Jadi apabila 2 orang, dalam Quran Allah Ta'ala kata, kalulah anak perempuan saat ni itu 2 orang ke atas, maka dapat sebanyak 2/3. Jadi anak puang dengan cucu puang, capur 2 tu dapat 2/3. Boleh faham? Okey, capur 2 tu dapat 2/3. Pening sikit bab ni Capur 2 tu dapat 2/3. Tapi oleh kerana anak perempuan martabat dia lebih tinggi daripada cucu perempuan, kita kira anak perempuan dulu. Anak perempuan 1/2. Okey, 1/2 masih lagi ada baki sebab dia boleh keseluruhan sebanyak 2/3. Apabila anak perempuan ambil 1/2, maka berbaki lagi sebanyak 1/6. Hak tu diberi kepada cucu perempuan. Jadi cucu perempuan dapat 1/6 setelah daripada anak perempuan ambil 1/2 adalah untuk mencukupkan 2/3. Baik. Ni kena matematik sikit. Apa hak yang berbaki? Hak tu dapat kepada adik-beradik perempuan.
Sebab itulah ulama membuat satu kaedah. Kaedah ni kata ulama, ij'alul akhawati ma'al banati asabah. Jadikan adik-beradik perempuan bersama dengan anak perempuan asabah. Maksudnya asabah, apabila berhimpun di antara adik-beradik perempuan seibu sebapa ataupun sebapa dengan anak perempuan, maka adik-beradik perempuan dapat hak yang baki. Dapat baki. Hak sana kita buat contoh, anak puang seorang, cucu puang, adik-beradik perempuan. Okey, kita buat contoh lain. Katakanlah seorang tu meninggal dunia, tinggal anak puang seorang, lepas tu tinggal cucu puang daripada anak lelaki. Maksudnya, si mati saat itu asal ada sepasang anak. Ada anak puang, ada anak lelaki. Anak lelaki dia nikah, dapat anak puang. Jadi bermakna, anak puang kepada anak lelaki dia adalah cucu perempuan daripada anak lelaki. Tiba-tiba, anak lelaki dia mati terlebih dahulu. Mati dah. Lepas tu yang tinggal siapa? Anak puang dengan cucu puang daripada anak lelaki. Jadi hak yang mati terlebih dahulu sebelum daripada si mati tidak ada hak daripada pusaka tersebut. Okey. Jadi ada anak puang seorang, lepas tu ada cucu puang daripada anak silap. Kita dah buat contoh tu. Kita dah contoh lain pula. Kita silap buat contoh. Okey, kita kata gini. Seorang tu meninggal dunia. Lepas tu dia ada anak puang seorang. Lepas tu dia ada adik-beradik perempuan. Baru betul contoh. Kalau kita buat contoh cucu puang sama dengan hak yang disebut dalam hadis, kita nak contoh lain. Seorang anak puang, lepas tu ada adik-beradik perempuan. Anak lelaki tak ada, cucu tak ada, hak lain tak ada belaka. Hak yang ada seorang anak perempuan, lepas tu adik-beradik perempuan. Okey, adik-beradik perempuan ramai ke seorang nak kira lah. Maka anak perempuan kalau seorang dapat 1/2, kalau ramai dapat 2/3. Mudah je. Hak baki lagi boleh kepada adik-beradik perempuan. Boleh kepada adik-beradik perempuan. Adik-beradik perempuan ketika ada anak perempuan, dia tidak ada kadar yang ditetapkan, bahkan dia dapat baki. Itu kaedah dia. Okey, seterusnya wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawarathu ahlu millatain rawahu Ahmad wal arba'atu illa at-Tirmidzi wa akhrajahu al-Hakim bi lafzi Usamah wa rawa an-Nasa'i hadits Usamah bi hadzal lafz. Maksudnya daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang pemeluk agama yang berbeza tidak boleh saling mewarisi. Jadi dua orang agama dia berbeza tidak boleh saling mewarisi. Sehingga kadang-kadang punca daripada berbeza agama, suami isteri tidak boleh mewarisi di antara satu sama lain. Dah kat mana pula boleh nikah orang lelaki lain agama dengan orang puang? Okey, gini. Kita perempuan ahlul kitab, perempuan Yahudi dengan perempuan Kristian halal untuk kita. Boleh kita nikah dengan perempuan ahlul kitab, tapi ada syarat-syarat dia. Orang kafir hak lelaki tidak boleh berkahwin dengan perempuan Islam. Hak tu tak boleh. Ini berlaku ijma' ulama. Tak boleh orang lelaki bukan Islam berkahwin dengan perempuan Islam. Kalau nak nikah dia kena masuk Islam. Tapi orang Islam boleh berkahwin dengan bukan Islam tapi dengan syarat. Syarat bukan penyembah berhala, tetapi orang bukan Islam saat itu adalah orang Yahudi ataupun orang Kristian. Boleh nikah. Jadi bila berlaku perkahwinan, isteri agama lain, suami Islam. Apabila suami meninggal dunia, isteri dia tidak dapat mewarisi daripada suami kerana ada penghalang. Benda penghalang berbeza agama. Sebagaimana hak yang kita bincang saat ni, hak yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tempat ambil kira adalah ketika mati. Tempat ambil kira ketika mati. Kena perhati molek. Ni benda penting juga ni. Tempat ambil kira berbeza agama ketika mati. Jadi kalau lepas daripada mati baru berbeza agama, maka itu tidak dikira, tetap dia dapat saka. Sebagai contoh, seorang ni sepasang suami isteri, dia bukan Islam. Tiba-tiba tok lelaki dia mati. Masa tok lelaki dia mati, dia masih lagi bukan Islam. Okey, dia agama yang sama. Maka si isteri dia boleh berhak mendapat pusaka daripada suami. Duduk sebentar, tak nak bagi saka lagi, si isteri memeluk Islam. Bomolek pula isteri hak memeluk Islam ada ngandung anak duduk dalam kandungan. Dan anak tu adalah ahli waris kepada si mati. Isteri dia juga ahli waris kepada si mati. Dah memeluk Islam tu, agama berbeza dah dengan si mati, tak ada nak bagi lagi. Okey, jawapannya adalah
Perbezaan agama dikira waktu mati, bukan dikira setelah daripada mati. Jadi kalau bini dia memeluk Islam setelah daripada mati, tetap bini dia dan anak dia, sebab anak mengikut agama mak dia, anak dia dan isteri dia tetap mendapat pusaka daripada si mati kerana dia memeluk Islam setelah daripada si mati meninggal dunia. Okey, sebab tepat ambil kira berbeza agama dan sama agama adalah ketika seorang itu meninggal dunia. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, wa an Imran bin Husain qal jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal inna ibna bani mat fama li min mirathih faqal laka as-sudus falamma walla da'ah faqal laka sudusun akhar falamma walla da'ahu faqal inna as-sudus al-akhar tu'mah rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahhahu at-Tirmidzi wa huwa min riwayat al-Hasan al-Basri an Imran wa qil innahu lam yasma' min. Maksudnya daripada Imran bin Husain, seorang sahabat Rasulullah, katanya telah datang oleh seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia khabar lagu mana? Sesungguhnya anak lelaki daripada anak lelakiku, anak lelaki kepada anak lelakiku, maksudnya cucu lelaki daripada anak lelaki, meninggal dunia. Jadi cucu hamba daripada anak lelaki hamba meninggal dunia. Dia sebab dia kalau cucu lelaki daripada anak perempuan, toki tu dah dapat saka. Ya, toki dapat saka adalah toki sebelah ayah. Toki sebelah mak dah dapat saka. Sebab toki sebelah mak bukan ahli waris. Jadi ni toki sebelah ayah ni sebab dia kata anak lelaki kepada anak lelaki aku. Jadi anak lelaki dia adalah ayah kepada si mati. Jadi anak lelaki, cucu lelaki daripada lelaki hamba meninggal dunia. Lepas tu hamba nak tanyalah, kata seorang lelaki ni kepada Rasulullah, hamba nak tanyalah, bahagian hamba daripada harta dia banyak mana? Dia pergi tanya Rasulullah, bahagian dia daripada harta si mati banyak mana? Baik. Katanya Nabi SAW menjawab, kamu beroleh 1/6-nya. Okey, mu dapat 1/6. Jadi bahagian mung daripada harta yang ditinggal oleh cucu mung dapat sebanyak 1/6. Dia toki dapat 1/6. Dia toki nak dapat pun dia ada syarat-syarat dia lah. Syarat dia mesti kena tidak ada ayah si mati. Kalau ada ayah si mati, ayah menghalang toki. Sebab toki nak sampai kepada si mati melalui ayah, maka ayah menghalang toki. Ni cerita hak ni ayah dia tak ada dah. Ayah kepada si mati tak ada. Hak yang ada toki, maka toki dia mengambil tempat ayah. Secara kebetulan si mati saat ni tu ada anak puang. Sebab hadis ni kita kena bincang panjang sikit. Ya hadis ringkas je. Si mati, hak yang mati tu dia ada anak puang je, dia tidak ada anak lelaki. Dia ada anak puang, lepas tu dia ada toki. Maka toki apabila si mati ada anak, dia dapat 1/6. Sama dengan ayah. Kita cerita dah kan. Ayah kalau si mati ada anak dapat 1/6. Toki mengambil tempat ayah. Jadi toki apabila si mati ada anak dapat 1/6. Kebetulan si mati ada anak puang saja, maka toki dapat 1/6. Tu fardu bagi toki. Tu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk toki. Maka lepas daripada Rasul khabar dia dapat 1/6, dia pun Gi sekejap Rasul panggil semula. Mung dapat pula 1/6 yang lain. Tadi dapat 1/6 dah. Dapat pula 1/6 yang kedua. Baik. Apa dapat pula 1/6 yang kedua? Kerana si mati saat ni tu, kita buat contoh gini, si mati kita nak contoh mudah lah. Si mati ada 2 orang anak puang. Ni kita contoh 2 orang anak puang. 2 orang anak puang dapat 2/3. Lepas tu ada datuk. Ada datuk sebelah ayah. Datuk sebelah ayah apabila si mati ada anak puang dapat 1/6. Okey, kita bahagikan harta kepada 6. Anak puang dapat 2/3, kata 2 orang ke atas tu. Jadi anak perempuan dapat 4 bahagian daripada 6, 4/6. Sebab 2/3 daripada 6 adalah 4 bahagian. Betul tak gitu? 2, 4, 6. 2, 4 adalah 2/3. Okey, jadi anak puang dapat 4 bahagian daripada 4/6. Sebab 4/6 adalah 2/3. Baki lagi apa? 2 orang. Dah toki tadi boleh 1/6. Sebab bahagian dia 1/6. Tinggal lagi 1/6. Jadi apabila dia pergi, kata Rasulullah, bagi mung 1/6 pula.
Baik. Jadi bermakna dia dapat 2/6. Dia pun pergi pula, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1/6 yang kedua saat itu adalah makanan untukmu. Maksud dia, 1/6 yang pertama lain, 1/6 yang kedua lain. Maka ulama ambil daripada hadis ni, 1/6 yang pertama itu adalah fardu, 1/6 yang kedua adalah kerana Toki adalah ahli waris lelaki yang paling dekat kepada si mati, maka dia juga dapat baki. Jadi Toki dapat 2, dapat 1/6 lagi, baki. Hak baki boleh kepada Toki pula, sebab Toki adalah ahli waris lelaki yang paling dekat kepada si mati, sebagaimana hadis yang pertama tadi. Baik, jadi kita berhenti sini dululah untuk malam ni. Nanti insya-Allah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang, sekiranya dipanjangkan. Allah Subhanahu wa taala a'la wa adam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.